إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وعزنا من أشرار أنفسنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, solat maghrib secara berjemaah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Dapat bersama-sama kita memenuhi ruang waktu kita dengan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan kehidupan kita sampailah di akhir hayat kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Insya-Allah kita sambung pengajian kita pada muka surat yang berapa? Muka surat yang ke-45, betul tak? 45 yang atas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summa al-amsalu yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uhu فالأمثل وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. Rawahul Bukhari an Sa'ad. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, yang paling keras percubaannya, yang paling keras ujiannya, dugaannya, pancaroba, macam-macam lah yang sama maksud dengannya, dan ikhtibarnya itu pada nabi-nabi, iaitu al-anbiya alaihimus salatu wassalam. Semuanya lah, para anbiya semuanya ujian berat. Tak ada para yang anbiya ni ujian dia ringan-ringan saja. Kan? Nabi Adam ujian dia dengan bini dia. Kan? Bini dia yang dihasut oleh syaitan, sampai kata dia diturunkan daripada syurga, duduk di atas muka bumi ni. Nabi Idris ada ujian dia, ada ujian dengan umat dia. Nabi Nuh ada ujian dia. Nabi Nuh ujian dia, umat dia tak mau ikut dia selama 950 tahun berdakwah. Hanya lebih kurang 80 orang kot yang ikut selama 950 tahun. Maksudnya dalam setahun tu berapa orang ya? Tak sampai kot. Panjang umur lagi pada orang kan. Maksudnya beratlah ujian dia. Lepas tu bini dia pula tak mau ikut dia. Lepas tu ada seorang anak dia, Nabi Nuh, tak mau ikut. Tenggelamlah di dalam
banjir yang besar itu. Dan umat-umat yang terdahulu, banyak Nabi Musa ujian dia dengan Fir'aun dan dengan kaum Bani Israel, macam-macam lagi lah. Dan akhir sekali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sendiri pun ujian sangat berat, sampai hampir-hampir Nabi itu hendak dibunuh, dipenjara. Dan Nabi juga pernah terluka perang kan, dia pernah jatuh sakit, macam-macam lagi. Perjumpaan mereka tu semuanya berat-berat, tak ada yang ringan-ringan. Kemudian kerana sebab apa mereka ujian berat? Sebab tingkatan iman mereka itu pada tahap yang tinggi. Apabila tinggi iman dia, maka tinggilah tahap ujian dia. Kalau saya tengok seorang tu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ujian dia sangat berat, maka tingkatan iman dia juga tinggi. Sebab tu ujian dia tinggi, macam orang nak ambil Pak Isa lah. Pak Isa sekolah rendah, dia rendah yang sekolah menengah dia tinggi kan. Lepas tu dia lagi tinggi lagi. Masuk U pun tinggi lagi pada kat sekolah tu. Macam tu lah. Tingkat dia yang tinggi tu lagi tinggi lah ujian dia. Kemudian yubtala summal amsalu. Kemudian yang mengiringi mereka itu alaihimus salatu wassalam. Yang orang yang hampiran dengan dia iaitu para sahabat, tabi'in, awliya, kan? Wasyuhada'i wassalihin yang kita dah sebut tu kan. Mereka itulah yang mengiringinya. Begitulah seterusnya diikhtibarkan ataupun diujiankan seseorang itu mengikut sebanyak sedikit agamanya. Setakat mana kekuatan agamanya, keimanan dia tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setakat itulah ujian dia. Tengah tu tengok ujian berat lah, macam-macam dia hadapi, tapi dia relax maksudnya dia orang hebat lah. Macam-macam duk maki, kutuk, fitnah dia, kan? Jatuh kapal tabat dia. Dah kali dia duk relax tak kata apa, tenang je. Orang lain yang gelabah, maksudnya dia hebat lah. Sebab dia boleh menanggung benda tu kan. Kalau orang tak hebat, tak ni, dia mesti gelabah dah. Macam tu lah. Ada bersabar, dia boleh relax, tenang. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih. Begitulah seterusnya diikhtibarkan seseorang itu mengikut sebanyak sedikit agamanya, kekuatan imannya. Maka jika keras ia pada agamanya, fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'u. Maka jika keras ia pada agamanya, kuat ia pegangan dia pada agamanya, keras pula percubaannya. Cubaan dia juga keras. Hidup ni keras kan. Ujian tu berat dia. Sebab dia pegangan agama dia kuat, iman dia kuat, maka ujian dia kuat. Sebab tu kalau kita berdoa tu Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kita minta Allah lindung daripada ujian yang berat-berat, dugaan yang berat-berat yang kita sendiri tak boleh nak tanggung kan. Tapi kalau kita dah terima dah benda tu, hadapi dah benda tu, kita kena sabarlah. Semakin kuat agamanya, semakin keras pula percubaannya, hatta sehinggakan bersenantiasalah ikhtibar itu terhadap kepada hamba Allah, sampailah sentiasa dia diuji, sampailah kematiannya. Kepada hamba Allah itu buat menguji atau menghapuskan cemar-cemar kesalahan, kata musannif, cemar-cemar kesalahan, dosa-dosanya yang lalu. Ujian tu kadang nak tingkatkan darjat kita, hapuskan dosa yang lalu kan. Ujian kita tu datang tu sampailah akhir hayat dia di dunia ni kan. Hidup macam tu lah. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan jannatul kafir, syurga bagi orang kafir. Orang kafir memang seronok dalam syurga ni. Apa mereka nak buat, semua boleh buat. Apa mereka nak makan, semua boleh makan kan.
Ada yang orang Islam tak boleh buat, mereka boleh buat. Orang Islam tak boleh makan ni, mereka boleh makan. Macam-macam lagi lah. Seronok syurga bagi mereka. Tapi azab yang amat teruk lah di akhirat nanti. Wa'iyyazubillah. Kita orang Islam, orang beriman, adalah undang-undang dia, batasan dia, apa semua. Maksudnya di sinilah, kata musannif, di sinilah tempat hamba-hamba Allah membuka mata bahawasanya hikmah percubaan, dugaan, ujian itu buat menghilangkan kecemaran penderhaka. Untuk menguji dia tu, menghilangkan pencemaran, penderhakaan, menghapuskan dosa-dosa, meningkatkan darjatnya. Afa hasibatum annama khalaqnakum abasan. Adakah kamu menyangka Allah cipta kamu sia-sia saja? Cipta macam tu je, nak seronok je. Itulah ujian-ujian yang dihadapi dia ikut tahap keimanan dia, tahap kekuatan agama dia tu. Tahap itulah dia diuji. Kalau kita kata kita makin kuat beragama, makin semayang, dekat dengan Allah, pasal ujian makin berat. Sebab ni lah hadis ni dah terangkan benda tu. Bila dah biasa dah terima ujian macam tu, dah jadi biasa dah. Jadi dah macam apa, mangli dah kan. Dah biasa dah. Tak rasa apa dah. Ajak orang dah biasa terluka sikit tu, dia rasa terluka sikit tu dah. Tak ada apa dah bagi dia. Bila orang yang tak ada biasa terluka apa semua tu, dia kata, ish, teruk ni kan. Bagi hak biasa dia kata tak apa dah. Dia boleh berubat sendiri dia tu kan. Berujak kamat semua. Orang lain dia tak boleh kan. Sebab dia dah biasa lah benda yang macam tu. Tak ada heran bagi dia sangat. Itulah kekuatan agamanya. Para sahabat ujian mereka juga berat. Ulama, awliya, wali-wali Allah ujian mereka sangat berat. Kita yang kalau kurang iman kita tu, ringanlah sikit. Padanlah dengan dia. Tahap dia tu kan. Kemudian hadis seterusnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu wa rajulun 'allama 'ilman fantafa'a bihi man sami'ahu minhu dunah. Rawahu Ibnu Asakir an Anas. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah, serugi-rugi manusia di hari kiamat. Hari kiamat ni kalau rugi yang selama-lamanya, rugi yang bukan sat. Hasratan yaumal qiyamah, kalau rugi di dunia ni, kalau rugi berniaga tu, bolehlah kena cover hari ni kot hujan lebat semua kan, kurang esok dah boleh cover balik yang rugi yang hari ni, ataupun apa-apa sajalah dia boleh buat kan, sebab di dunia ni. Tapi kalau rugi di akhirat, rugi yang selama-lamanya, ayyazubillah lah. Siapa dia orang yang serugi-rugi, paling rugi di hari kiamat? Rajulun abkanahu talabul ilmi, ialah seorang yang berada baginya peluang buat menuntut ilmu fid dunya walam yatlubuhu, tetapi dia tidak menuntutnya. Ada peluang untuk menuntut ilmu terutamanya ilmu agama, tapi dia tidak mengambil peluang untuk menuntutnya. Ada ceramah dekat masjid, dekat rumah dia, surau dekat rumah dia, kuliah agak ustaz duk main situ, dia tak pernah pergi pun kan, dah dekat dah. Dalam kampung dia ke, dah bagi tahu iklan dia macam-macam, dia tak pernah pun hadir. Yang dia hadir itulah benda-benda hak seronok, hiburan. Dia lebihkan benda-benda hak yang keduniaan itu, hak akhirat dia tak ingat langsung. Dia tak ambil peluang untuk menuntutnya. Juga seorang yang alim mengajar. Wa rajulun 'allama 'ilman, dan seorang alim mengajar, cuma orang yang diajarnya beramal. Ya, fantafa'a bihi man sami'a.
Orang yang mendengar tu yang ambil manfaatnya, mengambil faedahnya daripada ajarannya, padahal ianya tidak minhu duna, padahal dia sendiri pun tidak mengamalkan macam tu pun. Kan? Amalkanlah solat sunat sekian-sekian, bacaan sekian-sekian, zikir sekian-sekian, 1000 kali sehari. Kan? Ada sampai beribu-ribu lah. Adalah dia punya tarikat yang sekian-sekian. Padahal dia sendiri pun tak mengamalkan benda tu. Dia sendiri tak ambil peluang benda tu. Ya, sebab itulah bercakap tu senang kan. Jadi kita bercakap apa yang kita boleh buat, kita boleh amalkan. Benda-benda yang sunat ni boleh lah kan. Buat dapat pahala, tak buat tak ada apa. Tapi kalau kita bercakap itu, kita langsung tak ambil peluang, tak ambil faedah, sama lah. Ada satu, yang pertama, orang yang tak ambil langsung peluang nak menuntut ilmu, padahal dah dekat dah dengan dia. Ada peluang baginya, dia tak ambil peluang tu. Dia ambil peluang yang lain lah, tengok yang lebih untung bagi diri dia dengan dunia ni. Dan seorang yang kedua adalah orang yang mengajar tapi dia ajak orang ya. Dia sendiri tak buat. Kan? Macam dia ajak orang berenang tapi dia sendiri pun tak apa pandai pun berenang, ada bohong kat orang macam tu lah. Berenang macam ni, buat macam tu, pandai lah tu. Apa amalan praktikal ni mampu ikhtiar lah, dia kata orang lain yang buat. Kan? Dia ajak orang bercara masakan macam ni buat macam ni, buat macam tu. Padahal dia sendiri pun masak pun tak apa okey pun kan. Lebih kurang je. Yang orang lain pun dia nak sempurna, diri dia tak sempurna elok tak mana pun, lebih kurang lah. Macam tu, tu pun tak elok juga. Maksudnya, kata musannif, seorang yang ada baginya peluang tak berfaedah ianya bersesal apabila berpeluang, bersesal apabila peluang itu sudah lepas. Peluang tu dah lepas apa tu? Menyesal, tu tak main tu. Okey tu. Itu ada bengkel. Selepas tu ada apa, ceramah tu banyak lah kat surau, masjid pun semua. Lepas tu ada bengkel perniagaan, usahawan sebagainya, dia tak pi pun. Dia kata ruginya. Itu ustaz tu main tu tak pi pun. Rugi pun dah rasa rugi pula tu. Benda tu dah lepas dah, baru dia nak sebut. Biasanya macam tu lah. Kan? Itu yang kemarin dulu tu, silap tak pi. Dah lepas dah benda tu. Yang sebelum tu, dia dah sebut awal ni tak ambil peluang pun. Biasanya manusia macam tu lah. Dia suka menyesal benda yang lepas. Benda yang dia sendiri pun habis hilang dah peluang itu, kebarulah dia menyesal. Itu betul elok lah. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddu ummati li hubban qaumun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum annahu faqda ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani. Rawahu Ahmad an Ibnu Dzar an Abi Dzar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddu ummati li hubban, sekasih-kasih umatku kepada aku, qaumun yakununa ba'di, ialah kaum yang berada mereka itu kemudian daripada aku. Ataupun ada hadis yang lain disebut khairul quruni qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Sebaik kurun ialah kurunku, zamanku, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa alladhina yalunahum, kemudian selepas pada itu iaitu zaman sahabat, summa alladhina yalunahum, zaman tabi'in, tabi'at tabi'in dan seterusnya. Sampailah kita hari ini dah semakin kurang dah. Sebaik umat pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, hiburan tak ada, iman, tingkatan iman dia sangat kuat. Kan? Kemudian datang pada zaman para sahabat juga kuat, walaupun macam-macam fitnah yang datang, mereka boleh hadapi benda tu, mereka boleh lepas benda tu.
Kemudian zaman tabi'in juga kuat juga iman mereka. Ulama, wali-wali Allah banyak zaman mereka. Zaman sekarang dah tak tahulah ada ke wali ke tak kan. Payahlah. Wali Allah tu payah nak cari. Wali kecil tu adalah wali yang besar tu. Tak ada. Sebab itulah kata, asyaddu ummati li hubban qaumun yakununa ba'di. Iaitu kaum yang kemudian daripada aku, selepas daripada Nabi, iaitu para sahabat. Hatta sehinggakan redha mereka itu mengkorbankan ahli-ahli. Yawaddu ahaduhum annahu faqda ahlah. Sehingga kan mereka sanggup mengorbankan ahli keluarganya, harta bendanya, wa malahu, wa annahu ra'ani. Asalkan dapat mereka itu melihat aku. Wa annahu ra'ani. Asalkan mereka dapat lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asalkan mereka dapat lihat perjuangan Islam itu diteruskan, agama Islam dijulang tinggi, mereka sanggup mengorbankan diri, nyawa, harta mereka. Susah ni. Harta kita pun susah kalau kita nak ni. Sahabat Nabi ada yang jadi sangat kaya sebelum daripada Islam, sebelum mereka masuk Islam, iaitu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, Uthman. Selepas itu apabila masuk Islam tu, mereka sanggup, Abu Bakar sanggup sedekahkan, sanggup menginfakkan hartanya, sepenuh hartanya, seluruh hartanya, sampai tinggal Allah dan Rasul lah bagi anak dan isteri dia tu. Kemudian Sayyidina Umar separuh hartanya. Payah tu. Dia sanggup jadi miskin kan, kerana Islam. Kemudian Sayyidina Uthman pun macam tu juga. Lebih kurang separuh juga harta dia sedekahkan untuk perjuangan Islam. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Ada yang menyedekahkan, infakkan seluruh kebun kurma. Saudagar kurma lah. Dia hanya terlewat solat asar saja, kalau tak silap. Lepas tu tak ada takbiratul ihram bersama Nabi, jadi dia masbuk. Sebabkan dia sibuk dengan ladang kurmanya, maka dia korbankan dan infakkan seluruh ladang kurmanya. Ingat senang lah. Kalau nilai dia agak mungkin berjuta kan lah ni. Macam kita kalau puas sawit enggak ada seluruh harta tu ada? Tak ada. Di dunia ni sekarang ni lah, payah nak cari macam tu. Yang harta tu dah simpan. Hal lain dah ni lah kan. Payah juga harta benda kita tu. Sebab itulah dia dikatakan sebaik-baik kaum, sebaik-baik umat, sebaik-baik kurun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kaum kafir pun tak boleh naik sama mereka, kaum Yahudi pun duduk bawah mereka. Sekarang ni orang Islam duduk bawah dia. Ekonomi pun duduk di bawah orang kafir. Tak boleh nak lepas api kan. Tapi masa zaman itu, kurun yang kemudian sebelum itu, ekonomi umat Islam, ketamadunan mereka, macam mana kebudayaan mereka disanjung tinggi. Sampai kata orang kafir nak sentuh pun tak berani. Orang Islam, negeri Islam kan, nak injak, nak apa, takkan berani. Sebab kekuatan mereka, kedaulatan mereka kan. Sebagaimana Khalifah Uthmaniyah, Khilafah Uthmaniyah, Abbasiyah dan sebagainya. Sampai kata gerun lah kaum kafir tu. Kejatuhannya pun sebabkan kejatuhan dalaman dulu. Bermula kejatuhan dalaman, lepas tu luaran lah mai. Puncanya tu sebaik-baik kurun. Sampailah kita hari ni tengoklah keadaan umat Islam sekarang ni, dekat mana kekuatan mereka, tak boleh nak buat apa dah. Dari segi undang-undang dah dikawal oleh barat, dah dikawal ni oleh orang kafir. Ekonomi pun dah memang dikawal oleh kafir. Negeri kita sendiri pun, di Malaysia sendiri pun
Sampai kita tak boleh nak kawal harga-harga barang sekian-sekian. Tak bolehlah nak mengawal satu makanan asasi pun, beras sebagainya. Itu tak boleh nak putus, tak boleh nak settle benda tu. Kau saya oleh orang kafir. Situ dah kita dah nampak dah. Agama kita sendiri pun banyak dah berlaku pembakaran Al-Quran. Tak ada tindakan apa-apa pun, kita hanya luah perasaan macam tu je. Tindakan nak ambil tu, tangkap ke, bunuh sebagainya, tindakan apa tak boleh ambil. Sebab kita tak ada kekuatan itu. Dah hilang dah. Dah hilang taringnya. Bagaikan buih-buih di lautan kan. Nah, itulah yang terjadi pada kita. Sangat ramai umat Islam ni, tapi bagaikan buih saja. Sampailah satu masa nanti mungkinlah akan naik balik kan. Kemudian hadis seterusnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashaddun nasi 'adzaban 'inda Allah yaumal qiyamah alladziina yudahuna bi khalqillah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashaddun nasi 'adzaban, tingkat-tingkat keseksaan manusia di hari kiamat itu amat banyak. Tetapi yang bersangatan ialah asyaddun nasi azaban, yang bersangatan azabnya ialah keseksaan mereka yang menyerupaikan yudahuna bi khalqillah, yang menyerupaikan perbuatan mereka sebagai perbuatan Allah Ta'ala. Kata musannif, seperti membuat rupa-rupa ataupun gambar-gambar, patung-patung, bentuk-bentuk, gambar sebarang yang bernyawa. Seperti patung bernyawa. Tu tak, kan hadis ni ikut tu tak boleh lah. Gambar tu pun ada bahasan ulama juga. Ada setengah tu kata gambar yang penuh tak boleh. Gambar manusia penuh daripada atas sampai bawah. Ada kata gambar yang tak lengkap, tak sempurna, tak apa, separuh, boleh. Yang patung-patung menyerupai manusia, kan, tugu-tugu, ikut tu tak boleh nak ikut hadis ni, kan. Benda-benda bernyawa, seolah-olah kita nak buat satu perbuatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sahaja yang berhak membuat satu makhluk. Allah Ta'ala menciptakan segala makhluk ini, menjadikan, menciptakan, mengadakan. Manusia tidak boleh mengadakan makhluk, tidak boleh mencipta, tidak boleh mewujudkan satu itu. Melainkan Allah Ta'ala sahaja kita buat benda tu. Rupa, gambaran. Sebut ni macam patung lah. Patung, gambar kita lekat di dinding rumah kita, gambar manusia. Atau perbahasan ulama' dalam kitab fiqh, tengok tu lah. Ada perbahasan lain di situ, gambar yang macam mana, gambar yang sempurna ke tak. Ada perbahasan itu. Tapi dari segi umumnya tidak boleh. Gambar yang separuh, tak apa, setengah ulama' tu kata tak apa. Patut juga patung-patung binatang, seperti harimau, ada besar tepi tu, yang macam hak Cina tu buat tu. Harimau tu tak boleh. Dia kata dia mampu dah beli, dia buat patung tu, harimau ke singa ke, depan rumah dia, pintu masuk besar dua kan, tak boleh lah. Kemudian hadis seterusnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna ghadan. Rawahu Dailami an Anas.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslihu dunyakum, hendaklah kamu elokkan perkara kehidupan kamu di dunia ini, di dunia kita ni. Seharian kita ni, makan, minum, tempat tinggal, macam-macam lah keperluan hajat, keperluan dunia kita. Ataupun hadis yang selainnya, wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Wa'amallah untuk hari akhirat seolah-olah kamu akan mati esok. Mungkin kita mati esok, mungkin kita mati bila tarikh lahir kita tahu, tarikh mati wallahu alam lah, tarikh pun tak tahu lah mati bila kita ni. Sebab apa kita mati, sakit apa kita mati, di mana kita mati, kita tak tahu yang tu. Tarikh kita mati tahu, hospital mana mati tahu, hospital mana kita lahir tahu, siapa lahir kita tahu. Kan? Kita mati kubur tak mana pun tak tahu. Kita mati kubur tu kot, tapi belah mana tak tahulah. Kita tak boleh tahu benda tu. Sebab tu aslihu dunyakum, dunia pun jangan kita lupa sangatlah. Sampai tak ada apa langsung ni, sedai sepinggang ni, teruknya. Kata memang tersef semua lah. Tinggal dunia ni dia tolak potong buang lah. Susah dah hidup dah di dunia, memang susah. Sebab itulah Islam ini, agama Islam dia tak tolak dunia. Kalau kata Islam tolak dunia, salah lah fahaman itu. Cuma melebih-lebihkan dunia, sampai dunia tu duduk dalam hati dia, sampai menjadi tujuan utama dia memang dunia. Dia kira hak dunia, akhirat tak fikir, hak tu banyak pi lah dia kata. Itu masing-masing. Fahaman tu pula. Aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum, dan buat amalah untuk akhirat kamu. Sebab akhirat itu sebab apa? Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada yang awalnya, iaitu dunia. Akhirat itulah yang kekalnya. Wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itulah yang lebih kekal, yang kekal. Tapi kita lebih pilih yang sementara tu. Sebab yang sementara tu yang dapat cepat, kita dapat lihat je. Kan? Macam semayang ni, kalau lah dapat duit seketui kan, sekali pergi semayang dapat 100 ya. Kan? Oi, penuh masjid ni. Sampai ke nu jalan tu kan, pakat keluar lah bersepa ramai sangat main masjid ni. Heran lah. Dia kata ada kok mana siapa dapat bantuan ke bawah. Kata siapa main masjid ni dapatlah 100 hari ni je. Tak tahu, tak kira lah main, dah siap dah. JK masjid pun fikir siap dah jalan ni macam mana, okey ke tak, kemah kena pasang macam-macam. Dah rancang dah semua. Dah tahu dah memang orang akan main ramai. Sebab ada habuan tu, dunia tu. Kalau tak ada habuan dunia, ikhlas lah. Ya, lillahi ta'ala. Sebab itulah ada seorang dua main. Ya, main masjid. AJK masjid tu imam tu lah main. Tak lain tu, tak lah, sebab macam tu lah. Macam dapat bantuan lah, bantuan beras ke, bantuan brim ke apa semua, yang tu yang ramai ya. Sebab benda tu benda dunia, benda hapuan dunia tu. Wa'malu li akhiratikum, dan jangan lupa buat amal akhirat sama. Akhirat lupa habis ya, sebab benda tak nampak ni. Sampai kita buat hak benda hak wajib pun dia tak buat, mayang ke apa tu pun mampu-mampu lah. Kan? Masing-masing lah. Sampai tahap macam tu lah. Ka'annakum tamutuna ghadan, seolah-olah kamu akan mati esok. Seolah-olah kita akan mati esok tu. Bersungguh-sungguh kita buat tu. Susahnya. Kan, nak buat amal macam tu, ikhlas betul. Ingat kepada Allah, tak ingat dah dunia ni. Nak semayang pun, nak semayang kita pun macam-macam boleh main. Tambahlah di luar ni kan. Maksudnya kata musannif, diarahnya kita beramal ibadah sebagai satu meja dengan malakul maut.
Amal ibadah tu sebagai meja dengan malakul maut, meja perantaraan lah dengan malakul maut, malaikat maut. Malaikat maut tu tiap-tiap hari, ada setengah hadis tu kata, tiap-tiap hari main lihat anak Adam ni. Tengok, oh dia ni tak semayang ni. Amal akhirat pun banyak dah rupa. Tak payah cabut lagi lah nyawa. Lepas tu esok pula main. Tengok, ish duk macam tu juga. Kan? Lalai banyak, lupa banyak, semayang tak langsung. Kan? Tak jadilah cabut. Dah bagi peluang banyak sampai lah. Tengah tu tengok tu orang tu dah nazak dah. Dah esok mungkin esok kot. Esok habislah nyawa dia. Esok dah main, dia cabut dah nyawa. Tengah tu dah nazak dah, teruk dah. Awak lambat sangat ni. Doktor kata mungkin lah minggu depan kot. Tak lama lah. Sebulan habis lama kan. Teruk dah. Lepas tu tengok, duk ada lagi. Masa apa ni? Tak tahu. Adalah. Kan? Sebagai satu meja dengan malakul maut. Allah bagi peluang kat kita ni. Nak buat ibadah, nak bertaubat. Selagi mana nyawa kita ada. Tetapi kehidupan kita disuruhnya juga, kata musannif, kita baguskan. Jangan kita lupa langsung dunia ni. Kemajuan kata tak yang langsung lah. Tengok jalan-jalan ni, berlubang. Nak keluar masuk sini. Jalan pecah. Lepas tu, macam-macam lagi lah. Barang harga naik. Hak ni lah macam-macam tu dunia ni. Dia tak ambil tahu dia kata. Hak tu benda dunia dia kata. Hak tu tak cerdik lah pula. Dia kena ambil tahu juga. Bab-bab benda tu. Hak dunia ni. Kalau tak tahu langsung tu, payahlah. Dia kena elokkan juga. Tapi tak bolehlah lebih sangat. Sekadarnya kehidupannya sahaja. Benar hadis yang terakhir yang last. Isna'il ma'ruf ila man huwa ahluh wa ila ghairi ahli. Fa in asabta ahlah wa in lam tusib ahlah kunta anta ahlah. Rawahul Khatib an Ibnu Umar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'il ma'ruf, perbuatlah olehmu akan kebajikan. Lebih kurang yang tadi lah hadis ni. Perbuat olehmu akan kebajikan kepada ahlinya, ahli keluarganya, kaum kerabatnya, anak isterinya. Atau yang bukan ahlinya, yang bukan kaum kerabatnya. Dan jika tiada mengenai engkau kepada ahlinya, wa in asabta ahla wa in lam tusib, sekiranya tidak kena kepada ahlinya, jadikan engkau itu ahlinya. Kunta anta ahlah, jadikanlah engkau itu ahlinya. Buatlah baik kepada ahli keluarga kamu, kaum kerabat kamu, anak isteri kamu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kaum kerabat kita dulu. Bak semayang mereka, bak agama mereka, kehidupan seharian mereka, kaum kerabat kita dulu. Yang ini kita lebih orang lain lagi. Lepas pada kaum kerabat, barulah kepada orang yang tidak mempunyai pertalian kaum kerabat dengan kita. Jika tiada mengenai engkau kepada ahli, kita tak ada pun kena ada beradik dengan dia. Hanya cucu tu Adam saja. Hanya saudara seagama saja. Maka jadikanlah, kata hadis ni, kunta anta ahlah, jadikanlah engkau itu sebagai ahlinya. Kita sendiri jadilah dia sebagai ahli dia. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Semua umat Islam ni bersaudara. Kita kata dia bukan kena dia beradik pun dengan aku, tak ada kaitan apa pun dengan aku, pertalian darah apa pun tak ada dengan aku. Pasal apa nak ambil tahu pasal dia? Dia sombonglah tu. Memanglah tak ada apa pertalian darah dengan kita, tapi ada pertalian persadaran iman kita, Islam kita. Itu yang ikatan kita tu. Kalau fikir ahli kerabat saja jenuh lah. Takkan seluruh manusia ni ada kaum kerabat dengan kita. Kena fikir hak tu lah. Hak kita sebagai Islam, hak kita sebagai orang beriman.
Itu yang kita jadikan, itulah saudara kita. Kalau kita fikir adik-beradik kita, ada juga yang fikir ni, dia bukan adik-beradikku pun, bukan kaum kerabatku pun, tak ada kena apa pun, ada bikta pun mampu pi lah. Bukan macam tu. Hadis ni sendiri kata macam tu. Siapa sanggup dia pentingkan diri dia, mampu pi lah orang lain. Kita penting keluarga kita je, kaum kerabat kita je, adik-beradik kita je, darah daging kita je. Orang lain mampu pi. Apa nak jadi, jadilah. Itu dah ada sombong atas diri dia. Saudara seiman kita tu, agama kita, orang kafir tu, tak apalah, mampu pi lah. Itu pun Sayyidina Ali kata, kalau dia tidak, bukan saudara kamu dalam keimanan Islam, dia saudara kamu bagi kemanusiaan. Itu pun ada tak? Yang nombor kedua lah, orang Islam dulu. Jadikan dia sebagai saudara kita, dia juga saudara kita, saudara seiman kita, Islam kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa anfa'na zidna 'ilman bihamdika ya arhamar rahimin. لا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.